Kelahiran bayi dalam sebuah keluarga sudah pasti akan membawa kegembiraan. Sayangnya, tidak semua pasangan akan dikurniakan cahaya mata. 1 dalam 6 pasangan tidak berupaya melahirkan zuriat. Mereka hanya mampu berdoa agar Tuhan memberikan zuriat kepada mereka. Puan So Kimping dari Sabah mempunyai kebolehan yang istimewa disebabkan beliau mampu mengesan penyakit yang dihadapi pesakitnya dengan hanya menggunakan deria rasa tangan. So Kimping mungkin memberi harapan kepada pasangan yang menghadapi masalah mendapatkan zuriat. Inanam, sebuah pekan yang sibuk kira-kira 15 km dari kota Kinabalu, ibu negeri Sabah. Di pekan inilah letaknya lokasi Mansau Ansau, pusat terapi tradisional. Puan So Kimping mempraktikkan satu kaedah rawatan tradisional yang unik yang telah berjaya merawat ratusan pasangan untuk mendapatkan zuriat secara tradisional. Sara ko na po mamarisa dela nga, mesti dua-dua kamaan ko. Tu iri yahat kakwanda mga mad imigalat titit dan tradisi tu mesti memakai galangan na memakai miyak. Suatu ketika dahulu, dalam kalangan masyarakat Kadazan Dusun di Sabah, ramai yang mempunyai kebolehan seperti So Kimping. Beliau mempunyai kebolehan mengetahui punca penyakit hanya dengan menggunakan sentuhan tangan. Kebolehan ini dipanggil mangangama. Malangnya, kalangan mereka yang memiliki kebolehan seperti itu semakin berkurangan. Ito na po mga ngamati nga mesti boleh ya pajaran. Tu megala pada pasuratan tinga kailan ko pasurat ka ako kailan pasurat nga papajaran ko na padela. Puan So Kimping dan rakan-rakannya sering berkunjung ke kampung Tombungon yang tidak jauh dari pusat rawatannya untuk mendapatkan herba sebagai ramuan rawatan tradisional. Kalau untuk anak, kalau untuk orang yang mau kasih mengandung kan, kau cari dukung anak, kau rebus kasih dia minum. Dia boleh mengandung. Ini tidak pandai gugur anak dia, baby dia tidak akan gugur lagi. Pengetahuan penggunaan herba untuk tujuan rawatan hanya tersimpan dalam ingatan Puan So Kimping. Ilmu pengetahuan ini akan hilang begitu saja setelah beliau meninggal dunia. Generasi baru tidak begitu berminat mengetahui berkaitan ilmu rawatan tradisional turun-temurun yang beliau amalkan selama ini. Di sebuah perkampungan kecil yang terletak berhampiran kaki gunung Kinabalu, Kampung Pantok merupakan kediaman pasangan suami istri, Lo Suming dan Elan, menjalani kehidupan sebagai petani. Dapat anak dah ada tiguluding hai neteri penantianan pa nga nakasana doktor saat akhir aruhay na magkasuso bahwa amo sehati tanak. Jadi terpaksa dia dot hai nakasuso na pa nga melalui dot hai teri pembedahan selepas pembedahan dia ham dapat anak dia nga disahkan da doktor dot harah penyakit tai kemudian dot typhus syndrome. Suasana kehidupan mereka tidak seceria seperti pada hari-hari yang lalu. Rutin kehidupan mereka perlu diteruskan. Setiap pagi, Lo Suming menikmati sarapan pagi bersendirian. Elan seperti selalu sibuk memasak di pondok dapur mereka. Tahun demi tahun, kemesraan antara Lo Suming dan Elan menjadi semakin pudar. Setelah bersarapan, Lo Suming melangkah keluar menuju ke kebunnya.
memang kat gina ko na pa sendiri nga orwol kapyo lah. Pamila karuhang ko nagi nga orwol kapyo gina tu seran na pagad amo hinahitanak asubunan kago did asusa na kago kanu tanak memang kat orwol kapyo ginao. Seakan-akan na terganggu nagi head iswan dot kumaraja. Banyak na pada asam buruhang nakapelit damakan to kay anak. Dan asa pada dinaid. Asam buruhang na ditang kita anak. Kehidupan Elan dan Lusoming sememangnya murah rezeki, kecuali rezeki mendapat zuriat. Hasil pertanian dan buah-buahan hutan sentiasa membekakan buah-buahan yang segar sepanjang tahun. Lusoming dan ibu mertuanya sedang memindahkan buah langsat ke dalam beg-beg plastik dari wakit, sejenis bakul dibuat daripada bambu. Buah-buahan ini akan dijual di Tamu Pekan Nabalu. Pekan Nabalu sebuah pekan berhampiran dengan Kampung Pantok. Pekan Nabalu terletak kira-kira 80 km dari Pekan Inanam, merupakan laluan utama menuju ke Taman Negara Kinabalu. Walaupun pekan ini kecil, namun gerai-gerainya sentiasa sesak dengan kehadiran pelancong tempatan dan luar negara. Pelancong dari negara China merupakan bilangan terbesar yang mengunjungi pekan ini. Namun begitu, tragedi penerbangan MAS MH370 menyebabkan bilangan kehadiran pelancong ke sini menjunam lebih 50%. Perjalanan antara Kampung Pantok dan Pekan Nabalu, Elan dan ibunya dikenakan bayaran tambang untuk perjalanan berliku-liku sejauh 16 km. Dari sini, perjalanan hanya dapat diteruskan dengan berjalan kaki. Dalam keadaan hujan rintik-rintik, Elan mengendong anaknya menuruni bukit. Barangan yang selebihnya terpaksa ditinggalkan untuk diambil kemudian. Hai harap rapi manhak dot kekuatan khususnya hai keruhang di tadikku pinapailah dot beros kadao suai ke perusahaan aku membela hospital nga umpal kudame berusaha dot hai suai kah pemusro ne hai nunu hat usaha kaguda hai dot suai ditih lamang tanakam iso nono saro dad hai tu disebabkan dot arwol ginao maksudna haratanak ditih kah kosaro dot may pamyara nga pros ka dalam kada ko po ang umbal buat itiar suai umbal nad mangay iti kami dong ko basanan iti barurut kam dam pentutuno ya hedit hay apandai mangurut begal hati desa kimping ongoy hay hilang alaid kepihay membuat keputusan iti minay hila pengkukurati may ta ka amo kadhem may na po ba may tumbal kan dam ang ngayon na dia hay di hila di Pagangat na mga may kita hilad inanam may pakiurot kaham. Adi angay ako na padi tadod. Ba. Gimana? Kamu? Iki nanam. Nanam. Ba. Lusoming yang berusaha sangat untuk menyelesaikan masalah kesihatan istrinya telah menyewa kereta tanpa mengendahkan kos yang mahal untuk bertemu dengan So Kimping di Inanam. Perjalanan ke Pekan Nabalu dari Kampung Pantok mengambil masa lebih kurang setengah jam. Keadaan jalan yang sempit berlobang di sana-sini melambatkan perjalanan mereka. Pekan Nabalu, jika dilihat dari atas bukit, memang jelas hanya sebuah pekan yang kecil. Pak, senang-senang pon.
Iti lagi aman sawan tradisional imong urutid deh. Tinagit Oh, merumubak deh hai di kuan sakin. di kau pa pala. Timbalan Dekan Penyelidikan dan Pembangunan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan, Universiti Malaysia Sabah, Profesor Madya Dr. Helen Benedict Lasimbang. Menurut Dr. Helen, terdapat banyak sebab mengapa pasangan suami isteri tidak dapat zuriat. Can be due to the man, can be due to the female. So the men, there are various, easier for the men usually if there's not enough sperm, then of course it can cause infertility. Yeah? But what causes reduced sperm? There are various reasons. Yeah? And for female, because in order for a female to get pregnant, she has to have the organ of reproduction. That means the organ must be correct. All right. Yeah. That means the uterus and the ovary, the tubes, the vagina, the cervix are all without disease. This is the physical part. And then, in order for pregnancy to occur, there must be egg release from the ovary. And the egg from the ovary will travel through the tube and go to the uterus. So that's why I said all these organ must be correct. Of course, the first thing is the egg have to be produced. And to produce that egg, the whole system of body is there, must be in functioning normally. So anything along this way, any problem along this way will cause infertility. Iti na po ilan na po din nga kinama kia. Kamao ko na po nga asang kurod sanangit para kumpulan at kasuburando. Kaurutay na pa diri kang kudilan manginom katit erusap mana po panubor. Sa minggo ka manginom, gumuli ka kagod iti. Nung tan ko kasi atano nung hara kasimanan kamo kanko. Ay lasuming na pante, ayaw ka anod tanak. Pasal asang kurohat akwat at pawa daw. Kaurutay na pa di nga nakasanong na dihit sarulan na kasihatan di lasuming. Iri na din kapi sukuyala, kapi ruba, iri na nakano yung tanak. Daun-daun herba yang dikumpul kemudian dilumat dalam lesung sehingga hancur. Kemudian adunan itu dimasukkan dalam periuk tanah liat dan dicampur dengan minyak kelapa darah. Campuran ini perlu ditanak untuk mendapatkan patinya. Semasa memanaskan adunan, perlu digaul rata untuk mengelakkan dari hangus. Pati yang terhasil daripada adunan tersebut akan dituras dan disimpan dalam botol. Minyak ini berkesan untuk melembutkan kulit bagi memudahkan Sokimping merasa saluran darah yang tersumbat dan mengesan saraf yang bermasalah. Sokimping sedang mengurut kaki pesakitnya sambil memberi penjelasan mengapa beliau perlu menghasilkan minyak urut daripada resepi tradisional. Ito po nga ako daw. Ito na sa bapot memakai bata tradisional. Sokimping mewarisi kemahiran daripada ibu dan nenek beliau dan juga sebagai bidan. Sokimping mendalami ilmu rawatan di bawah didikan Encik Joypin Mohigal, seorang pengamal perubatan tradisional. Sokimping juga adalah ahli berdaftar Persatuan Pengamal Perubatan Tradisional dan Komplementari Sabah.
So Kimping melatih pembantunya bagaimana mengesan kedudukan bayi dalam kandungan berada dalam posisi yang betul. Hai, walaupun ako nda ko 100% mempercayai na di sa camping itu urutan nga hai serba sedikit iri ha pinawaian na tusundok na nakano dia hai tanak lah. Pekan Donggongon terletak hanya beberapa kilometer ke selatan Bandaraya Kota Kinabalu. Di pekan ini, Dr. Freddy Mojiun, seorang doktor perubatan bertauliah, mengendalikan klinik persindiran bersama abangnya, Dr. David. Dr. Freddy mempunyai pengalaman dalam kedua jenis perubatan iaitu moden dan tradisional. That people can get, they can conceive after going through all these traditional methods, and probably these are the areas we are talking about the third cases where both husband and wife, when you examine them, they investigate them, they are normal, but they cannot conceive. But when they go for a traditional method like massage, they call it uru, they are able to get conceived. Losuming dan Elan disahkan mempunyai masalah untuk mendapat anak. Kedua-duanya pernah mengambil rawatan perubatan moden selama setahun, tetapi tidak berhasil. Saya radin nasusuh hilat anakku hagu kedua, pon si kau nagi nga disahkan yang nagi dat sihat tamad lat anakku, on si kau nagi, saya dapat hina ngadua na dilat anak dahil lang nga, memang isa konsikahan lah dat isang keluarga dahay, itu harha kata adan da iswan keluarga konsikahan lebih kere akan apa kita konsikahan nga minang kita kesimbanan dat iswan keluarga ko turumah kapiaham iswan dat pemusarau dahay tu amu nanda hay kosarod tu kompengku rahmatin asatanak katu haran diga dah tanak cuma pemusarahan dapat dahay denda nga magihum da tari memusarau dia hay pengkurah dat mamiara itu tanak kanak-kanak di tanak, kesehatan di tanak, pendidikan di tanak, iri pedihit, mandahai, timba badan dah lah. Hypo IgM syndrome meaning to say one of the cells, T cells in the immune system is deficient. So the meaning to say they are immune, they are very prone to infections, especially infection of the nose, ears, throat, and the lungs. And usually this may go on to a pneumonia where it is very, very fatal. And it also can cause abscess in the abdomen, and it is very, very difficult to treat. Buntut di sini, juga kasih begini. Gini, parut dia. Gini. Kasih gini. Nah, tengok dia tahu juga. Dia bergerak juga dia. Megaliti, hiti at kodonga. Kebiasaan apa yang hiti ako nungkuan. Tina bubuntut hiti nga hiti. Kalau begini, sini buntut dia. Sini kepala. Jadi baiknya pewan saya nak kan? Ini na po nga penrulus na deh. Begini pun boleh goyang gini. Iya, aku yellow, ano po. Nah, ano po yung tinatapuno. Pesakit ini ialah Dr. Rita Marajin, seorang doktor perubatan dari Hospital Daerah Kota Marudu. Nama saya Dr. Rita. Saya berasal dari Kota Marudu lah. So, saya saya 2 kali sudah datang sini untuk berurut semasa saya mengandung. First time saya datang, I think 3 months ago, sebab saya rasa sakit pinggang saya lah.
So saya direkomend oleh saya punya adik, sebab dia pernah berurut di sini juga. So saya datang sini dan Puan Sokimping telah mengurut saya punya baby lah. Dia cakap posisi itu tidak sesuai. Itulah menyebabkan rasa sakit di belakang. So dia telah maneuver sikit buat maneuver, dan sejak tu saya tidak pernah rasa sudah yang sakit belakang selalu lah. Itu narawatan dat, itu popo kuat dat, pinggang dat, magano tanak. Itu na mengko, itu kekuatan, itu puindo. Tidak pa mentada urat di pinggang, arwala pagya pinggang kaya hitit, turton, tada hiti. Nungga na patubat iti, mamakai iti, urutan megalila, ko, sa perubahan, arwala tagitan. Well, traditional medicine sekarang actually it's practice in government hospitals as well, but cuma public tidak tahu. Yeah, we have traditional complementary medicine in government hospital settings. So usually tapi macam acupuncture semua tu urutan Melayu semua ada di over di hospital actually. Tapi usually yang dorang banyak fokus tu yang ada macam chronic pains and orang-orang yang ada stroke macam tu. Perubatan moden tidak berkesan kepada pasangan ini. Namun, kaedah urutan Sokimping dapat membantu mereka. Akhirnya, mereka dikurniakan sepasang anak lelaki dan perempuan. And they're able to get to conceive the baby. Some may be able to get it one babies, some may be twice, but usually once you get the first one, you might be able to get the second one. According to testimonials from others, yes, it works, but I am not fully convinced yet. If it's regarding infertility lah, yeah. Sokimping menunjukkan testimoni daripada pasangan yang mempunyai masalah kesuburan yang telah mendapatkan rawatan daripada beliau. Beliau hanya mampu menunjukkan akuan testimoni kerana beliau tidak boleh membaca. Pasangan yang mendapatkan rawatan datang dari seluruh Sabah, Sarawak, Semenanjung dan negara jiran. Pasangan tersebut dikatakan berjaya mendapat anak, kebarangkalian yang amat mustahil atau disebabkan nasib menyebelahi mereka. I heard a lot from not from Puan Sokimping only, but from others also that massage can cause someone who has infertility problem to conceive, but actually I don't know how it works lah. Di hospital, Losuming dan Elan tidak dirawat dengan kaedah tradisional untuk merawat ketidaksuburan mereka. Namun, akupunktur dan urutan tradisi biasa tidak akan mendatangkan hasil. Saya tidak tahu yang waktu tu baby saya songsang. Saya datang hanya kerana sakit belakang saja. Ya, so Puan Sokimping yang memberitahu kepada saya yang kepala baby itu macam melintang. So dia compress on my nerves. That's why I feel back pain lah. Jadi waktu itu dia telah kasih bagus tu posisi baby. And then saya tidak rasa itu sakit belakang lagi selepas itu. Which actually I already want to consider to go and see the orthopedic doctor, but and the doctor might give me some painkillers like that, kan, which I want to avoid during pregnancy. So that's why I try
other methods which works for me. Tangisan bayi yang baru lahir pasti membawa harapan baru kepada pasangan suami istri. Dalam usaha murninya itu, beliau berharap mendapat bantuan dana dari kerajaan. Adakah impian murni So Kimping akan diterima oleh masyarakat hari ini? Atau mungkin kemahiran beliau lenyap di telan arus kemodenan?